seseorang raja apabila mengambil seseorang menteri, hendaklah memilih orang yang ada kepercayaan terhadap agamanya, benar lidahnya, adil pada agamanya, boleh dipercayai perangainya, mengambil berat urusan rakyat, ada keinsafan dan ada belas kasihan kepada makhluk Allah. Jadi bukan setakat kita nak pilih menteri saja, kita nak pilih AJK, nak pilih calon suami bagi perempuan yang belum kahwin, masuk kat sini pemimpin. Ini ingat menteri dia dalam bab ni, dia semua aspek. Maka jauhilah daripada mengambil orang yang lemah dalam mentadbir umat, dan sejahat-jahat pengambilan menteri itu ialah melantik orang yang bertabiat buruk, yang tidak pemalu, tak ada malu, kurang budi bicaranya, kerana ada kalanya urusan raja-raja dan urusan pemerintahannya diserahkan kepada menteri, dan taatnya rakyat kepada raja-raja itu terletak di tangan menteri. Macam contoh sekarang, bahawa Agung siapa? Perdana Menteri kan, sekarang Perdana Menterinya mentadbir negara. Begitulah contoh. Bandingkan dengan kerajaan, bagi seseorang raja itu seumpama cermin bagi muka. Jika tidak dilihat padanya, maka tidak dilihat keelokan mukanya, keburukannya dan kecelaannya. Maksud kat sini ialah kedudukan menteri dibandingkan dengan kerajaan bagi seseorang raja itu seumpama cermin. Raja tu dia kalau nak tahu elok tak elok, dia punya menteri. Umpama menteri tu adalah cermin. Jika sekiranya menteri tak elok, maksudnya raja dia pun tak elok. Maksudnya begitu. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ala la'natullahi 'alal-zalimin. Ingatlah kutukan Allah ditimpakan atas orang-orang zalim. Ni dari segi bahasa ialah gelap. Gelap. Dari segi bahasa. Jadi kalau tempat gelap jangan panggil zalim. Ini maksud zalim dari segi bahasa. Manakala dari segi istilahnya ialah tidak meletakkan sesuatu pada tempat Allah itu lalai daripada orang-orang yang zalim. Macam contoh pergi umrah wahal, jantina lelaki, tapi kat sana jadi jantina perempuan, dia pakai telekong dan sebagainya. Jadi mencabar Allah. Tengok tak ada apa-apa balasan, tengok tak ada apa-apa. Jangan sangka Allah tu dah lalai. Dalam tafsir ayat 42 surah Ibrahim yang kita belajar ni, kita sebut tadi, saya sebutkan tadi, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Pada mengikut ilmu tafsir, sesungguhnya Allah menangguhkan mereka hingga ke hari kiamat. Hingga ke hari kiamat. Pada saat itu pandangan mata terberiak. Dia kata terbelalak. Macam mana mata beriak, tak berkelip, kerana takut akan ngerinya apa yang disaksikannya. Dekat mana ni? Di padang mahsyar. Dekat mana? Dekat padang mahsyar. Orang yang lalai, orang yang zalim pada diri sendiri, orang yang buat zalim pada orang lain. Pada ketika itu di padang mahsyar, dia akan melihat, mata dia akan terbeliak menyaksikan perkara-perkara yang ngeri. Sebelum mahkamah Allah dimulai, maka manusia akan mendongak ke atas sendiri. Dongak ke atas, mata akan mana ke atas. Bila nak mula? Berapa lama menunggu tu? Kita akan pandang atas tu? Selama 3 berapa? 3,000 tahun. Nak tunggu je ni, nak mula mahkamah Allah ni. Bila nak mula ni?
mengambil masa 3,000 tahun. Kita kalau macam ni 30 minit dah cukup lah. 30 minit je dunia. Lepas tu nak tunggu dah sakit dah. Tengkuk kita nak tunggu balik ni dah sakit dah. Nak tunggu balik dah sakit. Jangan kata 3 jam 30 minit dunia lagi. Lepas tu balik keluar pada masa macam ni. Contoh. Ini 3,000 tahun dekat pada mahsyar. Kita nak tunggu mahkamah Allah bila nak mula ni 3,000 tahun. Ada sementara nak tunggu tu berpeluh, kita punya peluh ni kita punya peluh ni akan naik sampai sini. Ada yang lemas, ada yang lemas dengan peluh dia sendiri. Kerana apa? Bergantung kepada amalan masing-masing. Ada yang matahari satu jengkal daripada kepala ni. Matahari satu jengkal daripada kepala. Jadi menyebabkan peluh. Jadi apabila kita dibangkitkan di padang mahsyar nanti, semua manusia akan berkeadaan telanjang. Jadi pada ketika itu memang tak ada sempat, tak ada niat nak intai orang, memang tak ada. Tengok kanan, tengok kiri, alamak, tak ada sebabnya. Pasal apa? Hati kita ni dalam ketakutan. Pasal apa takut? Sebelum pada mahsyar, sebelum kita dibangkitkan di pada mahsyar, kita akan melalui alam kubur, alam barzakh. Dekat alam barzakh tu kita dah rasa, kalau di dunia kita baik amalan, maka baik dah di alam barzakh. Jadi dah menyaksikan. Kalau dekat alam barzakh dah tahu siksa macam mana, apatah lagi apabila bangkit di pada mahsyar nanti, di dalam keadaan ketakutan. Dalam keadaan ketakutan. Matahari satu jengkal daripada kepala. Jadi manusia ramai-ramai mencari naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Naungan mana ni? Naungan Arash. Arash ni besar. Arash ni bukan macam KLCC, bukan. Kita tak pernah lihat betapa besar ni Arash. Malaikat menanggung Arash. Arash tersebut betapa besarnya. Berbilion manusia berebut nak masuk naungan Arash tersebut. Pasal apa? Kita dah tak tahan dengan matahari satu jengkal. Jadi bila kita nampak naungan Arash, berebut-rebut manusia hendak duduk di bawah naungan Arash tersebut. Berebut-rebut. Tak ada tak berebut, mesti ada berebut. Jadi di pada mahsyar, ada lidah yang terjelit sampai ke bawah, ada yang sampai sini. Itu belum hukuman Allah lagi. Belum hukuman Allah lagi. Macam tu lidah terjadi mengikut amalan masing-masing. Jadi apabila manusia berbelian hendak masuk di bawah naungan Arash, malaikat akan halang. Akan halang nanti. Tetapi yang boleh masuk di bawah naungan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu di bawah naungan Arash ni, ada 7 golongan. Ada 7 golongan sahaja yang dibenarkan duduk di bawah naungan Arash. Siapa tu? Iaitu pemimpin yang adil. Yang kita belajar ni tentang pemimpin yang adil. Sama ada pemimpin rakyat, pemimpin karya, maksudnya pemimpin kampung, pemimpin dalam keluarga, mesti ada keadilan tersebut. Barulah dia akan duduk di bawah naungan Arash. Itu yang pertama. Yang kedua, pemuda, sama ada lelaki atau perempuan yang membesar dalam suasana agama, yang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak bazirkan masa usianya ketika muda. Belajar duduk dalam suasana agama, datang ke masjid, membesar dalam suasana dalam masjid. Ibu
ibu bapa ni terapkan anak-anak dia datang ke masjid walaupun dia tak masuk seronok, kita datang masjid dengan kuliah ustaz. Suasana dia membesar. Ustaz, anak-anak saya semua dah besar-besar ustaz, datangkan fokus memang dekat mana? Masjid. Tapi bawah 12 tahun tak boleh, atas 12 tahun tak boleh. Sekarang PKP tak dibenarkan bawah 12 tahun. Baik. Jadi pemuda sama ada lelaki atau perempuan yang menghabiskan masa yang beribadah dalam suasana agama, daripada kita sampai besar, dibimbing dalam agama, insya-Allah hingga dekat akhirat nanti dia akan duduk di bawah naungan Arsy. Baik. Yang ketiga, insan yang hatinya terpaut dengan masjid. Ajak tuan-tuan dan puan datang ke masjid. Kalau tak datang masjid lain macam, tak dengar kuliah lain macam, ataupun tak solat berjemaah di masjid, rasa lain macam, rasa serba salah, rasa serba salah. Hati dia terpaut dengan masjid. Azan subuh, dengar azan subuh, kelang kabut dia pergi ke masjid. Maksud kat situ hatinya terpaut dengan masjid. Jadi bila cakap masjid ni selalu berjemaah di masjid, dengan kuliah dan sebagainya. Contohnya apa lagi, buat gotong royong dekat masjid, bersihkan masjid dan sebagainya. Itu insan yang hatinya terpaut dengan masjid, selalu berjemaah di masjid, dengan kuliah, gotong royong masjid dan sebagainya. Diinfakkan tenaga dia, kalau dia tak ada duit, diinfakkan tenaga dia dengan masjid. Cakap dia bersuara apa, semua dia buat. Itu namanya hati dia terpaut dengan masjid. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kena istiqamah datang ke masjid. Jangan putus harapan. Ini dengan kuliah, lepas tu dah tak datang lagi. Biasanya orang datang kuliah dulu time sebelum PKP, sebelum PKP yang pertama, orang datang ke masjid ni nak pergi umrah, nak kahwin. Lepas tu dah kahwin, dah tak nampak ke masjid lagi. Lepas balik umrah, langsung tak nampak ke masjid lagi dah. Sebelum pergi haji datang ke masjid, lepas balik haji dah tak datang ke masjid. Itu haji dengan umrah tu mabrur ke mabrur? Jadi kita kena istiqamah dan kena muhasabah diri kita. Betul-betul aku buat. Aku dah pergi haji, pergi umrah, tetapi perangai aku tak berubah lagi. Orang yang tak pergi umrah selalu datang ke masjid. Walaupun ilmu tidak penuh di dada, tetapi hatinya selalu terpaut dengan masjid. Jadi bila mati dalam keadaan niat dia nak datang ke masjid, insya-Allah dekat akhirat nanti dia akan duduk di bawah naungan Arsy. Jadi tak rugi orang datang masjid walaupun ilmu tidak penuh di dada. Hati niat kerana Allah Ta'ala datang masjid, bukan kerana ustaz bagi ceramah. Hati terpaut dengan masjid. Hati macam-macam hati dia. Lepas tu niat kerana nak duduk bawah naungan Arsy, bukan sebab tu. Sebab apa? Sebab kerana Allah Ta'ala. Jadi masa PKP, tak cakap PKP ke, time masa masa tak boleh datang ke masjid, penduduk karya tidak boleh solat berjamaah di masjid, solat fardu. Aku ni tak boleh buka masjid dan sebagainya. Time boleh buka masjid, berapa kerat je yang datang ni? Berapa kerat je yang datang, yang hadir. Imam saya tengok selalu sebelum PKP tu, selalu post dekat FB, ada kuliah ni macam-macam. Tetapi yang hadir berapa kerat dia yang hadir?
Bila masjid tutup, orang mula bising. Mula bising, apa masjid tutup, 5 orang boleh semayang. AJK dia buat apa? AJK imam dia. Buka dia pada semua. Dia turun pula. Jadi kita kena muhasabah diri kita, jangan pandai datang. Kena selalu datang ke masjid, bantu masjid. Baik. Lepas tu apa lagi? Yang tadi berapa apa dah? Pertama, golongan pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat kan? Itu yang keempat, golongan yang keempat yang akan duduk di bawah naungan arasy, iaitu dua insan yang berkasih sayang kerana Allah. Mereka bertemu dan berpisah kerana Allah Ta'ala. Maksud kat sini, dia berjumpa kawan, apa lagi, ziarah kawan sakit, semuanya kerana Allah Ta'ala. Dan berpisah pun kerana Allah Ta'ala. Mesti ada niat begitu. Kalau niat nak duduk kat kedai kopi Zaogo, bukan kerana Allah, itu bukan niat. Niat hendak bertemu dengan kawan, sahabat kerana Allah Ta'ala. Dan berpisah pun kerana Allah Ta'ala. Ziarah orang sakit kerana Allah Ta'ala. Ziarah saudara mara untuk jadikan silaturahim kerana Allah Ta'ala. Baik. Kemudian yang kelima, insan yang diajak atau digoda oleh wanita, lalu pemuda tersebut ataupun lelaki tersebut menyebut, inni akhafullah, sesungguhnya aku takutkan Allah. Dia takut. Jadi lelaki ni digoda oleh wanita, sama ada wanita cantik ke tak cantik ke, itu dah kita. Dia takut hendak melakukan maksiat. Inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kerana Allah. Sesungguhnya aku takutkan Allah. Jadi Ustaz, kalau lelaki goda wanita, macam mana Ustaz? Sama juga dalam cerita dia. Yang tadi wanita goda lelaki untuk melakukan maksiat. Tetapi ini lelaki goda wanita. Jadi wanita tersebut, inni akhafullah, sesungguhnya aku takutkan Allah. Maka dekat akhirat nanti dia akan duduk di bawah naungan arasy. Iman dia masih kuat lagi. Dan Ustaz, saya tak hafal Ustaz, inni akhafullah Ustaz, tak sebut pun tak apa. Sebut bahasa Melayu pun tak apa. Pun tak apa. Itu mengelak daripada melakukan maksiat, zina dan sebagainya. Baik. Yang keenam, insan yang bersedekah dengan cara yang tersembunyi sehingga tangan kirinya tidak mengetahui. Dia bersedekah semata-mata kerana Allah Ta'ala, tak ada menunjukkan riak dan sebagainya. Itu yang keenam. Yang ketujuh, golongan yang ketujuh, insan yang mengingati Allah secara bersunyian lalu menitiskan air matanya. Rasulullah SAW, dua mata keduanya tidak akan tersentuh api neraka, iaitu mata yang menangis kerana takut kepada Allah Ta'ala. Pada waktu malam yang sunyi, dia bersendirian, dia melakukan solat tahajud, dia menangis takut kerana Allah Ta'ala, takut akan dimasukkan ke dalam neraka Allah Ta'ala, takut dengan siksa azab api neraka. Dia takut. Sebab kalau dia takut, dia menangis, maka dia tidak akan tersentuh daripada api neraka. Golongan iaitu yang ketujuh, insan yang mengingati Allah secara bersunyian lalu menitiskan air mata. Baik. Kemudian iaitulah 7 golongan yang akan duduk di bawah naungan arasy. Baik. Kemudian ayat yang seterusnya, inna a'tadna liz-zalimina naran ahata bihim suradiquha. Maksudnya, sesungguhnya kami menyediakan kepada orang-orang yang zalim itu api neraka yang meliputi di sekeliling mereka. Ini api neraka yang akan meliputi di sekeliling mereka, iaitu orang yang zalim. Sama ada zalim kepada diri sendiri, zalim kepada orang lain.
Jangan fikir aku tak zalim pada orang lain, tapi zalim kepada diri sendiri. Tak puasa selamba je makan, ada bulan Ramadan. Selamba dia isap rokok dahil, rokok John ke apa ke, pada bulan Ramadan. Ustaz, saya tak boleh puasa Ustaz. Pasal apa? Saya ada gastrik. Saya ada gastrik Ustaz. Gas tu memang ada, tapi trik dia lebih. Jadi gastrik, saya tunjukkan surat daripada doktor saya ada gastrik. Macam-macam hal. Baik. Jadi keadaan api neraka ni, api neraka ni ada berapa ni? Ada 7. Ada ulama mengatakan 8 api neraka ni. Yang pertama iaitu neraka Hawiyah. Neraka Hawiyah. Neraka Hawiyah. Fa ummuhu hawiyah fama adraka ma hiya narun hamiyah. Maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. Tahukah kamu apakah neraka Hawiyah itu? Iaitu api yang sangat panas. Neraka iaitu neraka yang bernama Hawiyah. Itu pertama. Yang kedua, neraka apa lagi ni? Siapa tahu? Neraka Jahim. Neraka Jahim, iaitu neraka Jahim. Wa burzatil jahimu lil ghawin. Dan diperlihatkan dengan jelas neraka Jahim kepada orang-orang yang sesat. Orang-orang yang sesat. Sekarang ni macam-macam ada agama yang baru. Yang terbaru ni saya tengok dekat FB, Melayu, agama Melayu. Dia kata apa? Orang Arab ni tak betul, lepas tu Nabi Muhammad tak betul. Bila sebut macam tu, na'udzubillah min zalik. Takut terkeluar daripada agama Islam. Main. Itu neraka Jahim. Itu yang kedua. Yang ketiga iaitu neraka Saqar. Bukan neraka Sangkar. Neraka Saqar. Baik. Ma salakakum fi Saqar. Apakah yang memasukkan kamu ke dalam neraka Saqar? Neraka Saqar iaitu orang yang tidak mengerja solat, tidak mengerjakan solat, mengingkari perintah solat. Kemudian apa lagi? Tidak peduli kepada orang-orang miskin. Gemar berbicara kotor. Bila cakap berbicara kotor ni, biasa dia orang kata, ya Allah, Allah, macam-macam. Dah baca zikir harian, selawat tak nak. Jadi kita kena ubah cara tu. Sebut perkara tak baik pun boleh masuk neraka Saqar. Hati-hati nak sebut tu. Baik. Kemudian neraka apa lagi? Neraka Lazza. Kalla innaha Lazza. Sekali-kali tidak dapat. Sesungguhnya neraka itu adalah api yang bergolak. Api yang bergolak. Dalam keadaan api yang bergolak, macam mana kita nak bayangkan? Wallahu a'lam. Apa lagi? Neraka Hutama. Kalla la yunbadanna fil hutama. Sekali-kali tidak, sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam Hutama. Neraka Hutama, iaitu neraka ini dihuni oleh umat Yahudi dan pengikutnya. Api neraka ini digambarkan boleh membakar hingga ke dalam hati manusia. Baik. Kemudian apa lagi? Api neraka Sa'ir. Yasla sa'ira. Dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Api neraka yang menyala-nyala. Neraka Sa'ir. Iaitu neraka yang ditempatkan khusus oleh umat Nasrani. Orang-orang Nasrani, agama Nasrani. Masuk kat sini, kalau bahasa Inggerisnya ialah orang-orang Kristian. Baik. Apa lagi? Neraka Wail. Neraka Wail.
iaitu orang ni solat, dia solat tetapi dia lalai pada solat, saja dia lambat-lambatkan solat. Walaupun dia solat, tetap akan masuk dalam neraka. Neraka mana ni? Neraka wailul lil mutaffifin. Wailul lil mutaffifin. Neraka wail, bukan wil, wail. Waw ya lam, wail. Dia solat tetapi dia lambat-lambatkan solat. Lambat dia dah masuk api neraka. Tanpa sebab. Dia solat lambat tu tanpa sebab. Saja dia lambat main game, tengok bola dan sebagainya, tengok drama. Sekejap lagi nak ada dekat isyak baru aku solat. Dah masuk waktu maghrib ni, kan ada drama dan sebagainya, sekejap lagi aku solat dah. Dah nak dekat isyak baru aku solat. Tak boleh ni. Solat maghrib kena segerakan. Kerana waktu maghrib ni pendek, tak macam isyak. Isyak boleh dilambatkan, disunatkan boleh dilambatkan, tetapi solat lain tidak boleh dilambatkan. Baik, neraka apa lagi? Neraka Jahannam. Neraka Jahannam. Wa inna jahannama lamaw'iduhum ajma'in. Dan sesungguhnya Jahannam itu benar-benar tempat yang telah diancamkan kepada mereka, pengikut-pengikut syaitan semuanya. Iaitu umat Islam yang tidak pernah mahu bertobat. Dia tak nak bertobat sehingga ajal menjemput dia. Tak nak bertobat langsung. Dia kata dia akan masuk syurga. Setakat mana yang aku boleh buat dia tu je. Tak boleh. Kejap solat, kejap tak solat, kejap solat, kejap tak solat. Kejap puasa, kejap tak puasa. Lepas tu derhaka kepada ibu bapa, derhaka kepada suami dan sebagainya. Yang akan masuk ke dalam api neraka Jahannam. Begitulah cerita bab api neraka. Baik. Dan sabda Nabi SAW, man iqtata'a haqqan mri'in muslimin awjaballahu lahun nar wa harrama 'alaihi al-jannah. Faqala rajulun ya bani Allah walau kana yasira, qala walau qudiba min arak. Maksudnya, sesiapa yang memutuskan hak seseorang muslim, Allah mewajibkan kepadanya neraka dan diharamkan syurga ke atasnya. Maksud contohnya, dia jadi pemimpin. Ini cerita bab pemimpin dia. Dia diamanahkan, dia dapat duit sumbangan, tetapi dia tidak menyumbangkan ataupun dia tidak bagikan harta tersebut, sumbangan tersebut kepada pihak yang memerlukan. Maka Nabi kata, Allah akan mewajibkan kepadanya neraka dan diharapkan syurga ke atasnya. Hak seseorang muslim. Itu contoh nak bagi kefahaman. Lalu maka seorang lelaki bertanya, wahai Nabi Allah, walaupun sedikit. Maka sabda baginda, iaitu Nabi Muhammad SAW, walaupun sepotong kayu suki. Kayu suki berapa besar tangan? Kayu suki kata macam ni. Sunnah Nabi kalau pakai kayu suki macam ni, panjang macam satu juta. Dan pegang pun ada cara dia, pegang macam ni. Walaupun dia kata sepotong kayu suci, kita tak bagi kepada hak pada orang yang sepatut memerlukan. Contohlah sekarang musim COVID, PKP, ada yang tak bekerja, ada yang tak boleh berniaga contohnya. Tetapi bila kita dapat ada orang sumbangkan dana duit ni untuk dibahagi kepada penduduk karya yang terjejas, tetapi kita tidak salurkan duit itu kepada penduduk yang patut terima sumbangan tersebut, maka dekat akhirat nanti apa kata Allah? Allah akan mewajibkan ke atasnya, kepadanya neraka. Pasal tak bagi sumbangan dia, ataupun tak dapat duit dana daripada kerajaan, kemudian diperuntukkan kepada penduduk kampung,
separuh bagi penduduk kampung, yang separuh duit tu masuk poket. Tak boleh. Itu bukan cara nak kaya. Itu bukan cara nak kaya. Memang boleh kaya di dunia, memang boleh kaya di dunia, tapi dekat akhirat kita akan muflis. Contoh apa lagi? Kita jadi pengajur, kita jadi pengajur, kemudian kita kutip collection. Siapa nak sewa tapak, katakan satu tapak RM10. Okey, kutip ada 100 tapak. Jadi bila dah kutip untuk 100 tapak, kemudian kita simpan duit tu, padahal orang yang kutip duit ni tahu jumlah berapa, tapi yang pengajur, yang bos ni, ketua dia kata duit tak ada, dah bayar hutang ni, bayar ni dan sebagainya. Maka dekat akhirat nanti Allah akan soal ni. Banyak ni, bab duit ni jangan main. Bantaikan duit tak ada je, padahal yang kutip duit ni dia tahu berapa. Kalau satu tapak RM10, jadi kalau 10 tapak, kalau 10 tapak dah berapa? Dah pergi 100, contoh tu lah, 100. Kalau 100 tapak berapa dah 1000. Jadi dia tak agihkan duit penat lelah, orang yang bekerja disimpan dia. Bila bekerja ni minta duit, dia kata tak ada dan sebagainya, dan dia tak bagi duit sayur hati ataupun duit penat lelah orang yang kutip duit ataupun sampah dan sebagainya. Itu pun akan disoalkan di akhirat nanti. Semuanya akan disoalkan di akhirat nanti. Maksud kat sini senang kata, kesimpulannya tidak amanah. Tidak amanah dengan tanggungjawab ke atas diri. Sekarang ramai yang bergebut, nak pegang jawatan, macam jawatan nak pegang, tetapi dia kena ingat, misal kata kalau pemimpin yang tidak ambil tahu tentang rakyat ni, tentang penduduk kampungnya, maka dekat akhirat nanti Allah akan siksanya. Tak ambil tahu penduduk kampung langsung, tak nak jalan raya baru datang. Nampak badan senang kan? Jadi pemimpin nampak dia ibu-ibu dan sebagainya. Kita kena jaga betul-betul ke? Nak jadi pengurusi GPKK ke, nak jadi apa-apa segala pengurusi dah. Jadi tanggungjawab yang beban kat atas kita tu, kita kena laksanakan sebaik mungkin. InsyaAllah cukup sekali lagi sahaja yang saya dapat sampaikan. Pada minggu depan kita akan sambung lagi. Semuanya baik kepada Allah, kekurangan kepada saya sendiri. Maka saya kira nanti sering barang surah wal asr. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bis sabr. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu minkum.